tiket cruise bang. Siapa nak pergi? Itulah, tiket ada 2. Zina pergi. Kalau Zina pergi, abang pun nak ikut juga. Kan selama ni Zee kata nak naik cruise. Macam tak suka je. Zee bukannya tak suka bang. Zee suka sangat. Tapi macam mana saya nak pergi bang? You don't worry lah sayang. Abang dah kau tim dengan dia orang semua dah. Kita pergi ya. Seronok kan? Abang. Awak sayang saya tak? Tak sayang. Mana boleh tak sayang? Awak buat semua ni untuk saya. Thank you so much. Saya terharu sangat sekarang ni. Sayang, janganlah sedih. Tak elok awak pun sedih. Tak comel tau. Jangan, okey? Awak orang paling comel, paling cantik dalam dunia ni. Tapi kalau awak pun bersedih macam tu, nanti saya pula sedih. Alah, tersentuh pula hati saya apabila melihat petikan dari drama Isteri Ayah dan Romantika Bulan Madu tadi. Dan ini sebenarnya berkait rapat dengan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu menghargai pasangan kita. Dan Hawa sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini. 3 orang tetamu yang cukup istimewa kami bawakan khas untuk anda semua. Yang pertama, kita bersama dengan Haji Hushim Haji Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalunya di studio, hari ini di atas talian je lah kita ya. Ya, betul. Dan seterusnya, Hawa? Ya, kita bersama pasangan yang cukup romantik, Raina. Kita bersama Ayo Zafir dan juga Wawa Zainal. Apa khabar kedua-duanya? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita nak mulakan perbincangan kita pada hari ini santai-santai, kita nak bersembang. Haji, sebenarnya kan kalau kita bercakap pasal nak menghargai pasangan ni, pastinya ada macam-macam cara yang boleh kita lakukan. Tadi Hawa kata melalui ungkapan. Semudah terima kasih tu pun dah cukup sebenarnya untuk menggambarkan yang kita sebenarnya menghargai pasangan kita. Tetapi apa lagi cara-cara lain untuk kita menghargai pasangan kita, Haji? Okey, terima kasih Syaira dan juga Hawa dan juga Wawa dan suami nampak romantik tu nampak tu dia sebenarnya kalau nak menghargai pasangan bukan saja kita kata dari segi kita kata kata-kata kata-kata tu penting. Contoh kita katakan kata pada pasangan kita, I sayang you, I love you, mungkin itu tak payah bayar 1 sen pun. Betul tapi itu telah pun memberi sebagai satu kita kata rasa dihargai oleh pasangan itu tapi yang lain-lain tu boleh lagi lah. Contoh misalnya perlu bukan saja kata-kata tapi melalui sentuhan boleh. Kadang-kadang ada orang tak cakap pun dia sentuh sentuh isteri kita ataupun suami kita, sentuh aja, belai kan, itu juga adalah salah satu daripada menghargai pasangan. Contoh kalau kita dah kahwin 10 tahun, 11 tahun, abang rasa ayang telah pun banyak memberi jasa pada abang, abang sayang ayah, contoh kan, kita dengan kata-kata dan juga dengan perbuatan, kita gabung jalinkan sekali tau. Jadi kat situ pasangan tu rasa dihargai. Yang lain-lain tu contoh yang disukai oleh pasangan juga ialah misalnya meraihkan. Meraihkan tu itu penting. Contoh misalnya pada hari kita kata hari lahir, tak kira lah suami ke isteri, ataupun misalnya hari ulang tahun perkahwinan, jadi mungkin hadiah-hadiah tu tak semestinya mahal, ikut kemampuan kita lah, ikut kemampuan. Tetapi sekurang-kurangnya ada juga hadiah-hadiah ada selain daripada kata-kata, selain daripada kita kata sentuhan, tapi hadiah-hadiah itu kepada pasangan. Dan yang penting juga kat sini iaitu ucapan kita kata terima kasih lah kepada pasangan tu. Contoh kalau kadang-kadang yang paling mudah sekali yang hari-hari kita boleh bagi tau. Isteri kita masak, dia masak. Kita cakap terima kasih yang. Pujilah sikit. Sekarang dah ada ni handphone kan.
Kadang kita belum balik rumah lagi, isteri dah tunjuk dah dalam WhatsApp contoh. Hari ni lauk, ni sayur ni bang, ini. Dan kita pun sebagai suami jangan kedekut lah untuk membalas tu. Okey, seleranya sedap. Walaupun mungkin masa tu dah makan, dah dekat pejabat, dah kenyang Tapi untuk kita menghargai. Jangan pula kita misalnya tak ada balas, tak ada apa, tak ada kata apa-apa dan sebagainya. Jadi itu semua maknanya kalau kita kata nak menghargai pasangan ni, berbagai-bagai cara sebenarnya dan zaman sekarang lagi mudah lah. Kita boleh rekod sendiri dalam 1 minit, 2 minit misalnya dalam video call, kita boleh cakap pada pasangan kita. Saya cakap tu bukan apa, kadang-kadang ada sekarang ni ramai perkahwinan yang datang jumpa saya, klinik saya ni iaitu banyaknya iaitu PJJ. Perkahwinan jarak jauh kan. Baik. Kadang-kadang macam mana nak beri kata orang tu kata-kata kepada suami yang bertugas di Sabah, di Sarawak, tapi isteri duduk di KL kan. PKP ni tak lupa. Jadi PJJ lah. Percintaan jarak jauh. Itu antaranya lah. InsyaAllah. Okey. Betul juga tu kan yang dikongsikan oleh Tuan Haji tadi. Bukan saja mereka yang tinggal serumah, tapi ramai juga yang bercinta jarak jauh, long distance relationship yang dikatakan tu ya. Lepas ni boleh kita tanyakan juga dekat Tuan Haji bagaimana mereka untuk menghargai pasangan walaupun berjauhan. Tapi pastinya ramai penonton WHI nak tahu juga bagaimana pasangan romantik kita pada hari ini, Ariel dan juga Wawa, menghargai antara satu sama lain. Boleh kongsikan? Cuba siapa nak jawab dulu. Okey, dah live kan? Okey, first kali cara nak menghargai sebenarnya dengan cakap terima kasih lah. Walaupun benda tu kita kata macam benda yang simple, tapi bila kita selalu cakap terima kasih, isteri akan hargai kita. Walaupun sebenarnya kadang-kadang bila Wawa masak tu tak sedap, dia sedap je. Sedap. Berani cakap tak sedap. Dan sebenarnya lagi satu, kalau contoh Wawa masak pun saya tak pernah komplain lah nak makan tu lah, masak ni lah. Diterima je apa yang ada. Lah. Itu mungkin salah satu cara untuk hargai, sebab saya rasa dia masak tu pun sebenarnya dah effort dia untuk kita kan. Jadi cakap kita tak komplain ataupun kita cakap terima kasih, saya rasa isteri pun dah berbunga-bunga dah. Alah. Tapi kalau tengok dekat laman sosial pun kan, anda berdua ni memang orang kata pasangan yang sangat-sangat sweet. Tapi betul. Ada tak perbezaan dari segi menghargai satu sama lain sebelum berkahwin ketika zaman percintaan tu dan sekarang ni lepas ada 3 orang anak, ataupun modus operandi dia masih lagi sama? Sebenarnya sama je. Saya trade dengan Wawa dulu sampai sekarang. Cuma sekarang ni yelah kita pun dah ada anak 3. Lepas tu perniagaan kami pun dah semakin besar. Memang actually kami pun dah tak fikir dah macam nak sweet-sweet bagai dah tak sempat lah. Tapi yelah macam Ariel cakap tadi, dia memudahkan kerja Wawa lah. Maksudnya dia tak minta macam-macam, makan pun apa yang ada, apa yang saya masak, macam baju tak iron pun dia tak komplain pun, macam tu contohnya lah. Sebab dia tahu Wawa pun penat kan, so itu adalah salah satu cara hargai pasangan lah. Sebab bagi saya orang hargai itu bukannya buat hari-hari kita kena bagi hadiah kan. Betul. So sebelum tidur pun kita memaafkan antara sama lain pun, saya rasa itu adalah suatu penghargaan juga. Betul tu. Sebab apabila kita memahami, pasangan pun akan rasa dihargai. Terus begitu. Betul. Baik Tuan Haji, tadi Tuan Haji pun ada kongsikan bagaimana pasangan-pasangan ini boleh membuatkan pasangan rasa dihargai. Tetapi apa pula antara perkara-perkara yang dilakukan tanpa disedari membuatkan pasangannya rasa tidak dihargai ataupun terasa hati? Okey. Kadang-kadang suami isteri kita, personality kita berbeza-beza. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Jadi kadang-kadang ada pasangan ni, kadang dia mungkin dia suka memberi pujian dan sebagainya itu secara kita kata berkomunikasi.
Tapi ada setengah tu dia diam. Dapat misalnya pasangan, kata contoh misalnya suami pendiam contoh ataupun isteri pendiam. Jadi mungkin cara dia nak kata orang tu, kadang-kadang pasangan tu rasa macam kenapa aku buat apa macam tadi kan, macam masak ke apa, kenapa tak cakap, senyap je kan. Tapi nasi habis, lauk habis, tapi senyap, patah perkataan pun tak ada. Nampak? Manusia ni sebenarnya suka dihargai, manusia suka dipuji. Saya nak beritahu, tak kira lah apa saja. Jadi oleh sebab itu, kalau boleh kita tengok kalau misalnya pasangan-pasangan yang kata orang tu agak pendiam dan sebagainya itu, maka kena belajarlah untuk menghargai pasangan kita. Walaupun mungkin dalam 2-3 patah perkataan ni, sebab manusia memang suka berkomunikasi, manusia bersosial tau. Jadi dia nak supaya kata orang tu kita menghargai pasangan kita. Kita cakap terima kasih, ayat-ayat yang pendek-pendek je, terima kasih. Lepas tu macam tadi kata okey, kadang-kadang kita buat silap ke apa, kita kata tak apa, minta maaf abang silap dan sebagainya kan atau isteri ke apa ke. Jadi itu semua pasangan tu akan rasa macam kata orang tu yang penting kat sini perlu ada komunikasi lah. Baik. Komunikasi tu paling penting selain daripada istiqomah dan bukan hangat-hangat tai ayam. Okey, banyak lagi yang kita nak tanya kepada tetamu kita pada hari ini, tetapi sebelum tu kita nak tanya juga pendapat orang ramai. Bagaimana cara mereka menghargai pasangan mereka? Jom kita saksikan. Menghargai pasangan kita dalam hubungan tu sangat penting. Bila kita menghargai pasangan kita, mereka akan rasa diri mereka disayangi, mereka akan rasa diri mereka tu penting. Sangat pentinglah sebab tanpa kita menghargai pasangan kita ataupun pasangan kita menghargai kita, hubungan tu ataupun kasih sayang dalam satu hubungan tu tak ada. Jadi akan menyebabkan orang tu rasa macam tak seronok dalam relationship, dia rasa macam tak happy. Sangat penting untuk sesama makhluk, tak kira ibu bapa, keluarga, kawan-kawan, terutama pada pasangan dalam perkahwinan. Aku rasa dia penting, diperlukan. Dengan memberi mereka hadiah, buat surprise, bila ada salah faham, kita luraikan salah faham tu. Memberikan attention kepada pasangan saya sendiri, ajak dia pergi dating ke ataupun ajak dia pergi makan, like the small gestures. Dengan memberikannya waktu untuk bersendiri, mendengar apa jua luahan daripada dia dan memberikan sokongan apabila dia memerlukannya. Dengan ucapkan terima kasih, walaupun dengan hanya sekecil-kecil pertolongan ataupun dengan rutin harian yang biasa buat. Ianya boleh memudaratkan hubungan, boleh dilihat seolah-olah anda tiada usaha dalam hubungan tersebut. Memang akan memudaratkan hubungan sebab mereka tidak rasa dihargai, mereka tak rasa disayangi. So, meneruskan hubungan tu adalah sia-sia. Kalau tak ada penghargaan dalam perhubungan, mungkin akan memudaratkan. Okey, Yana tertarik nak bertanya kepada Ariel dan Wawa juga. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok dekat social media anda berdua kan, dah macam Mr. and Mrs. Smith pun ada juga. Tapi dia dalam perhubungan yang orang kata boleh dijadikan inspirasi kepada ramai lagi orang lain. Dan sekarang ni dengan teknologi, apabila adanya social media dan sebagainya ni, adakah anda berdua merasakan bahawa penghargaan itu lebih mudah untuk dilakukan? Kalau kita upload di social media dan sebagainya, pasangan kita tu akan rasa lebih dihargai. Ada tak rasa macam tu? Hello? Okay, actually penghargaan tu bila media sosial ni lebih kepada kita nak simpan memori kita lah. Saya buat media sosial untuk kita menyimpan kenangan kita. Sebab macam sebelum-sebelum ni, waktu perkahwinan dulu, benda media sosial ni macam mungkin orang-orang dulu media sosial ni dia orang tak ada tempat untuk dia simpan sebagai kenangan. Jadi saya gunakan media sosial tu bukan sahaja untuk menghargai, tapi saya simpan media sosial ni sebagai satu tempat kenangan yang saya bila-bila masa akan throwback balik. Bila bagi saya kenangan ni pun bagus juga. Yalah, tipulah kalau saya dengan Wawa tak pernah bergaduh kan. Tapi bila kita tengok balik memori-memori kita tu, saya jadi macam
kita lebih appreciate lah apa yang kita ada sekarang. Tapi comel juga bila tengok Ariel selalu sakat Wawa kan. Lepas tu komen-komen musik mereka berdua. Ya. Dia memang macam tu. Dia sebab saya suka buat lawak dengan dia. Walaupun saya dah 9 tahun kahwin, almost 10 tahun. Tapi dia hari-hari akan cuba untuk buat lawak lah, walaupun dia kadang-kadang tak ketawa. Seronok kita dengar. Baiklah Tuan Haji, itu antara cara-cara Ariel dan juga Wawa menggembirakan antara satu sama lain kan, usik-mengusik antaranya. Tetapi ada juga yang berpendapat jujur dalam hubungan, terutama dia dalam rumah tangga, juga membuatkan pasangan rasa dihargai. Apa kaitannya Tuan Haji? Okey, bagus soalan ni. Sebab apa? Kejujuran, trust dalam perkahwinan itu sebenarnya selain daripada cinta, selain daripada kita kata kasih sayang, yang penting dalam perkahwinan ialah trust, kejujuran. Pengalaman saya di klinik saya seminggu 4 kes 5 kes saya buat repair rumah tangga. Okey. Ni klinik saya ni. Ni klinik saya ni. Saya buat kaunseling banyak kat sini, kes rumah tangga banyak betul. Masalahnya ialah kadang-kadang ialah masalah trust. Nak sekarang pula zaman media sosial, semua ada kat sini. Balik-balik rumah, buka atau macam mana, terjumpa pula dalam kata suami punya, kata orang tu dalam WhatsApp ke, ada orang lain pula hantar WhatsApp dan sebagainya. Jadi kat situ dia boleh menyebabkan rasa kita pasangan suami isteri dah mula curiga. Orang perempuan dia akan tanya soalan bertalu-talu. Bertalu-talu dia akan tanya soalan. Bang, ni siapa bang? Ni siapa bang? Ni siapa bang? Betul sebab tu kalau dalam perkahwinan ni kalau boleh kejujuran tu nombor satu. Kejujuran nombor satu tu. Jangan sekali-kali kita kata orang tak jujur dengan pasangan kita, tak kira lah suami ke, isteri ke, sebab ini betul-betul dia akan memberi kesan emosi yang begitu mendalam kepada pasangan. Sebab bila dah tak ada kepercayaan lagi, maka rumah tangga tu dia mula, kata orang tu mula berantakan lah. Selalu ni abang main handphone dia, ada siapa-siapa ke? Nampak tu. Alamak. Ni abang asyik handphone ni, kenapa ni? Abang ni kenapa ni? Asyik senyum sorang-sorang, ketawa sorang-sorang aja. Betul kan? Kadang-kadang kan kau jealous juga dengan suami kau tu. Kau dia main handphone sorang tu. Betul. Tapi kadang-kadang suami tu dia main handphone bukan apa, dia tengah buat bisnes tu tapi itulah saya cakap ni berdasarkan kes. Jadi kadang-kadang kalau kita misalnya dengan suami isteri ni, kalau boleh tak ada rahsia tu antara kita suami isteri. Kalau boleh kita ada rahsia. Ni tak ada ni, pin code ni tak ada. Sekarang ramai dalam ni jumpa saya masalah dalam ni, tapi bila kantor aja habis. Jangan sekali-kali itu pun juga menghargai pasangan. Sebab apa kita sayang kat isteri kita, masih bercinta lu ke main lagi tapi bila dah kahwin, kenapa nak cari orang lain? Betul. Tengok Wawa angguk-angguk je kau. Wawa betul Baik. Nampak ke? Kalau boleh kita jujur dengan pasangan kita, dan terus satu lagi kita berterus terang. Dengan pasangan apa-apa kita berterus terang. Jangan ada apa-apa behind. Sebab satu hari nanti benda tu akan terbongkar dan kita akan berlaku satu konflik yang amat dahsyat. Itu yang banyak rumah tangga susah untuk diselamatkan tu. Ya, betul. Jadi sebab tu kan boleh kita macam kata Hawa cakap tadi tu, mana kejujuran tu sangat penting saya nak beritahu dalam perkahwinan. Walaupun kita tak ada duit, kita tak banyak, pada kata orang tu rumah tak besar sebagainya, tapi kejujuran itu menyebabkan keluarga tu jadi rumahku syurgaku. Jadi selain komunikasi, kejujuran dan kepercayaan tu memang penting untuk membuatkan pasangan kita rasa dihargai. Dan untuk Ariel dan juga Wawa, hampir 10 tahun perkahwinannya, ada tak resepi lain untuk memastikan hubungan tu terus berkekalan dan walaupun ada pergaduhan, tetap merasakan yang kita ni ada satu sama lain sahaja? Macam saya, kunci utama saya ialah saya dengan isteri saling mempercayai lah. Even saya pun, dia tahu saya punya password, everything saya punya password. Instagram ke apa ke, dia tahu semua. And bila masa je dia boleh check handphone saya. Even account bank saya pun dia tahu juga. So tak ada rahsia antara kami. Dan biasanya sebelum tidur tu paling utama lah. Walaupun kadang-kadang saya syuting, dia
dia busy di office, tapi sebelum tidur tu memang kita akan borak apa yang kita buat hari ni, apa yang isteri buat hari ni, so kita bincang lah dan sebelum tidur, dan saya rasa benda tu kami amalkan selalu dan Alhamdulillah lah. Dan kalau setiap kali kita orang gaduh tu dia macam sekejap je lah, lepas tu macam buat tak ada apalah, just macam masing-masing kena turunkan ego masing-masing untuk macam buat tak ada apa-apa, macam tak ada pergaduhan pun. Dan kalau bergaduh tu jangan lebih daripada sehari lah. Daripada sehari tu kena cepat-cepat pujuk. Itulah hari kedua tu dah jadi lain nanti. Teringat lagu P. Ramlee tu, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan bila suami isteri ya Tuan Haji? Betul lah. Okey, Tuan Haji tadi Tuan Haji pun ada Ina. Maaf, kita ada soalan dari rakan-rakan kita di Facebook sebenarnya yang kita nak bacakan. Okey, kita menanti dari producer kita, adakah akan dipaparkan ataupun saya baca terus? Saya baca terus ya. Okey, baik. Untuk dari Fauziah Uji dikatakan, Haji Hushim, penghargaan dalam perhubungan, saling memberi dan menerima apa sahaja daripada pasangan, jujur dalam perhubungan dan sandarkan pada agama. Moga rumah tangga kita sentiasa dalam rahmat dan kasih sayangnya. Ini yang saya kira perlu dijadikan pedoman untuk kita semua ya Tuan Haji. Selagi mana kita bersandar pada agama, segala-galanya akan dipermudahkan dan berkekalan hingga ke akhir hayat. Ya. Jadi dalam soalan ni memang betul lah, kalau boleh mana kita suami isteri, salah satu tu kita selalu solat berjemaah suami isteri. Sebab apa? Selain daripada komunikasi, selain daripada itu, yang penting juga ialah bonding tau. Jadi bila bonding ni maksudnya ialah bila kita maknanya lepas solat berjemaah tu, lepas tu kita zikir dan berdoa, lepas tu kita peluk pasangan kita. Kita peluk isteri kita lepas. Biasa minta maaf lah Wawa, Hawa dan juga Syahira dan juga suami Wawa Biasa kalau orang lepas solat ni sudah pasti kita kata orang tu hati tengah bersih, tengah tenang tu. Tak ada orang lepas solat je tu nak mengamuk ke apa, tak ada. Jadi biasanya lepas solat kita akan peluk isteri kita. Peluk, cium dahi dia. Itu paling mahal sekali. Dan rahmat Allah, sebab apa kita tengah ada wudu dan kita pun hati bersih. Tadi baru lepas menghadap Allah. Lepas tu pusing belakang, tak kan lepas solat kita nak berbohong pula dengan pasangan kita. Nampak? Jadi kita peluk pasangan kita, dan kalau ada anak lagi bagus. Sebab anak-anak tu akan tengok tu. Tengok daddy dengan mami. Tengok daddy mami kan. Jadi budak-budak tu nampak kasih sayang dalam keluarga tu. Dalam keluarga. Jadi selepas solat tu. Kemudian lepas solat juga kita tadabbur Quran. Baca Quran dalam satu muka surat ke. Lepas tu kita tadabbur. Jadi itu boleh mengeratkan lagi hubungan kita suami isteri dan saling menghormati, kemudian saling kata orang tu ukhuwah antara kita. Sebab kita perkahwinan ni sebenarnya bukan saja di dunia, dan kalau boleh kita nak sampai ke jannah. Kita nak berjumpa di syurga. Atas dunia ni sementara je. Mungkin kita umur 65 tahun, saya 65 kan, kahwin dah 42 tahun. Nampak Tetapi kita yang kekal abadi di sana, di alam sana. Jadi kita pun sebenarnya kalau kita atas dunia kita bimbing, terutama orang lelaki. Orang lelaki kena bimbing isteri. Tak boleh pula kata isteri pula. Ada juga tu datang jumpa saya, Haji, saya nak ajak suami saya semayang. Dia kata tak apalah, kau semayang sendiri, aku semayang sendiri. Susah macam tu jadi itu sebenarnya dari segi penghargaan, kasih sayang, bukan saja dari segi kata orang tu beri ucapan dan juga beri hadiah dan sebagainya, tapi hadiah yang paling mahal. Dan saya percaya ramai wanita-wanita terutama Muslim di luar sana menunggu apa tu? Suami jadi imam. Betul. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Haji Hushim, kepada Wawa dan juga Ariel atas perkongsian pada hari ini. Dan saya tertarik untuk baca satu komen lagi. Dia berkata, setuju dengan Ariel dan Wawa. Kalau gaduh, jangan lebih dari sehari. Okey, terima kasih kepada anda semua yang menonton juga, dan diharapkan perkongsian dari tetamu kita pada hari ini sedikit sebanyak dapat menjentik hati kita untuk membuat refleksi ataupun muhasabah diri. Adakah kita menjadi pasangan yang terbaik kepada pasangan kita, sedangkan kita sentiasa meminta untuk mendapat pasangan yang terbaik.
Ya, terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Wawa dan juga Sama, Ariel insyaAllah. atas perkongsian. Ya Aina, bukan saja dapat dipelajari kepada mereka yang sudah pun mendirikan rumah tangga, tetapi kepada mereka-mereka yang bujang di luar sana yang bakal mendirikan rumah tangga juga mendapat manfaat daripada perkongsian pada hari ini kan? Ya, hawa ke orang itu tak lama lagi kan? Aceh, wah. Okey, baik. Kami nak... doa. InsyaAllah. Okey, baik. Kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.